Bumiputra Commercial Bank muncul bank kedua terbesar di Malaysia. Pemimpin dunia beri penghormatan terakhir kepada Raja Hussein Jordan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Commerce Asset Holding Berhad (CAHB) dan Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB) akhirnya memuktamadkan cadangan penggabungannya yang telah lama dijangka pemerhati industri. Gabungan antara dua institusi keuangan itu akan mewujudkan Bank Bumiputra Commerce Bank, bank kedua terbesar di Malaysia dengan aset melebihi 65 bilion ringgit. Proses penggabungan itu dijangka akan diselesaikan di antara September dan Oktober tahun ini. Penggabungan antara Bank Bumiputra dan Commerce Asset dilengkapi melalui pertukaran saham di mana kerajaan akan menjual saham pegangannya dalam BBMB kepada CAHB untuk digantikan dengan saham CAHB yang baru. Berikutan pertukaran ini, kerajaan akan mempunyai saham 30% dalam CAHB setelah selesainya gabungan. Commerce Asset akan mendapat 1.404 bilion saham biasa dalam BBMB bernilai RM1 setiap saham dan ini akan diikuti dengan keluaran saham biasa baru bernilai RM1 setiap saham dalam CAHB pada harga RM3.04 setiap saham. Nisbah pertukaran adalah berdasarkan aset ketara bersih NTA diselaraskan bagi setiap kumpulan pada 30 September 1998 yang memberikan nilai BBMB pada 40% ekuiti dalam penggabungan baru. Satu penilaian muktamad akan dijalankan pada 31 Mac 2000 dan lebihan akan dibayar secara tunai atau cara lain. At 40%, we had valued about 1.5 billion ringgit. We are going to issue shares, about 334 million new shares that would take up to about 1 billion. So there will be a balance of about 500 million to be settled, either in cash or equity, and that to be agreed when we reach the completion date. Sebahagian daripada perjanjian pertukaran saham turut memberi option put kepada CAHB dan bank gabungan berhubung pinjaman BBMB. Di bawah option ini, pinjaman korporat yang tidak berbayar akan dipindahkan pada nilai muka kepada pengurusan dana harta nasional Berhad. Pada akhir September tahun lepas, jumlah pinjaman tidak berbayar NPL Bank Bumiputra adalah lebih kurang 5 bilion ringgit. BBMB dan CAHB kini dalam proses membentuk pengurusan baru untuk mengetuai usaha penggabungan itu. Pemeteraian perjanjian gabungan tengah hari tadi disaksikan Menteri Keuangan kedua, Datuk Mustafa Muhammad. Datuk Mustafa turut mengumumkan satu bank Islam baru, Bank Bumi Muamalat Malaysia Berhad, akan ditubuhkan untuk mengambil alih semua aset BBMB yang berkaitan dengan perbankan Islam. Beliau berkata kerajaan akan mengeluarkan lesen baru untuk bank berkenaan yang akhirnya akan dipindah semula kepada kerajaan. Ini dalam tempoh peralihan, this is during the transition period, and the government has got no intention to retain its 100% shareholding in this new entity. At some point of time, the government dispose some of the shares to interested parties, including possibility of foreign interest kalau ada. BBMB diperbadankan pada 1 Oktober 1965 dengan modal dibenarkan bernilai 20 juta ringgit. Penubuhannya berikutan resolusi Kongres Ekonomi Bumiputra pertama pada 1965 yang menyarankan penubuhan sebuah bank komersial berperanan menyediakan kemudahan kredit dan perkhidmatan perbankan khusus untuk golongan Bumiputra. Penubuhan itu bertujuan meningkatkan pembabitan golongan Bumiputra dalam aktiviti ekonomi. BBMB memulakan operasinya pada Februari 1966 dengan modal berbayar serta modal terbitan lebih 5 juta ringgit yang dilanggan hampir sepenuhnya oleh kerajaan. Jumlah modal berbayar itu kemudiannya ditingkatkan kepada lebih 10 juta ringgit apabila kerajaan persekutuan meningkatkan pegangan pemilikannya kepada 10 juta ringgit. Kerajaan menerusi Menteri Keuangan diperbadankan, MOF adalah pemegang saham terbesar dalam Bank Bumiputra Malaysia Berhad, BBMB. Masalah keuangan terbaru BBMB bermula daripada tekanan kemelesetan ekonomi serantau yang mula menular pada 1997. Awal Mac tahun lalu, BBMB dilaporkan antara 4 institusi keuangan yang memerlukan suntikan modal berikutan masalah memenuhi peraturan keperluan modal Bank Negara.
Bagaimanapun, BBNB menegaskan di sebalik kegawatan ekonomi tahun lalu, kecairan bank tempatan kedua terbesar itu kekal kukuh dan menjamin pendeposit dan penyedia dana bahawa BBNB berupaya memenuhi semua tanggungjawabnya. Sehingga 30 September 1998, BBNB mencatatkan kerugian bersih RM464.2 juta atau 37 sen sesaham. Ini meninggalkan kesan ke atas dana pemegang sahamnya yang turun kepada RM1.8 bilion. Kerugian itu mendorong Khazanah Nasional Berhad yang memegang 18% ekuiti dalam BBNB menyuntik modal bernilai RM1.1 bilion tahun lalu. Ini bukan kali pertama BBNB terpaksa berdepan krisis keuangan. Pada tahun 1985, Petronas menyuntik RM2.5 bilion ke dalam BBNB ekoran kerugian sebanyak RM2.26 bilion dalam skandal Bumiputra Malaysia Finance. Cadangan gabungan antara Commerce Asset Holdings Berhad, CAHB dan BBNB yang diumum September 1998 disambut baik penganalisis pasaran. Ramai percaya rekod kecemerlangan CAHB akan meletakkan entiti baru gabungan itu di persada yang lebih mantap dalam sektor perbankan tempatan. CAHB mempunyai 52 cawangan manakala BBNB mempunyai 191 cawangan termasuk di New York, London, Tokyo dan Singapura. CAHB diperbadankan sebagai Bian Chiang Bank Limited di Sarawak pada 24 Disember 1956. Ia kemudiannya dikenali sebagai Bank of Commerce pada 20 Oktober 1979 dan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur pada 3 November 1987. Pada 1 Julai 1991, perniagaan Bank of Commerce Berhad dipindah kepada United Asian Bank Berhad menerusi skim percantuman komposit di antara kedua-duanya. Nama bank itu kemudiannya ditukar kepada Bank of Commerce Malaysia Berhad, BOC, sementara nama syarikat ditukar kepada Commerce Asset Holdings Berhad. Setelah mengumumkan niat untuk bergabung November tahun lalu, BSN Commercial Bank Berhad dan Perwira Affin Bank masih lagi membincangkan butiran terperinci berhubung cadangan itu. Pengerusi Bank Simpanan Nasional BSN, Datuk Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua pihak masih perlu mengadakan perbincangan dengan Bank Negara sebelum tarikh penggabungan boleh diputuskan. Sebelum ini, BSN Commercial cuba memeterai perkongsian dengan Oriental Bank Berhad tetapi cadangan itu akhirnya digugurkan. Sementara itu, Datuk Ahmad Zahid menjangkakan BSN akan menambah pegangannya dalam BSN Commercial kepada 65% dalam jangka masa 5 tahun. Beliau menjelaskan ini akan dilaksanakan apabila BSN membayar semula pembiayaan dana modal nasional Berhad dalam BSN Commercial berjumlah RM420 juta dan penukaran pinjaman subordinat BSN kepada BSN Commercial bernilai RM150 juta. Barisan Nasional BN adalah tawaran terbaik bagi negeri Sabah kerana ia satu-satunya parti yang mampu terus menjana pembangunan dan kestabilan politik di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata konsep BN yang berteraskan perkongsian kuasa, muafakat, prihatin terhadap masalah rakyat dan saling membantu antara kaum dan agama berjaya membawa kemakmuran untuk semua rakyat negara ini tanpa mengira negeri dan kawasan. Datuk Seri Abdullah berucap pada majlis bersama rakyat di Moyok, Penampang, Sabah. Hadir sama Ketua Menteri Tan Sri Bernard Dompok. Menurutnya, konsep penggiliran jawatan Ketua Menteri di kalangan 3 kaum utama di Sabah termasuk Kadazan Dusun yang diamalkan BN berjaya memperkukuhkan lagi perpaduan kaum dan sekaligus menangkis pelbagai masalah. Sepatutnya orang Kadazan Dusun patut rasa bangga bahawa anak Kadazan Dusun ini bukan hanya menjadi ketua kepada parti Kadazan Dusun tetapi menjadi ketua kepada kerajaan Barisan Nasional yang terdiri daripada semua kaum. Tuan-tuan patut rasa bangga dengannya dan bukan marah, patut sayang kepada dia, bukan benci. Karena dia ada seorang pemimpin yang berkemampuan untuk berkhidmat dan memberi sumbangan ke arah kemajuan negeri ini dan rakyat di Sabah ini. Menurutnya, sebagai pemimpin yang mewakili masyarakat Kadazan Dusun dalam BN, Tan Sri Dompok bukan sahaja berjaya melaksanakan pelbagai projek pembangunan di Moyok, malah di seluruh negeri. Mengenai kehadiran ramai pemimpin persekutuan di Sabah,
Timbalan Perdana Menteri menolak dakwaan pembangkang, kononnya mereka mahu mencabuli hak penduduk negeri itu. Sebaliknya, menurut beliau, kehadiran mereka hanya untuk membantu penduduk dan negeri Sabah menerusi projek-projek pembangunan. Orang Sabah nanti akan menghadapi lagi satu ketika di mana mereka sendiri yang akan membuat penentuan. Bukan kami yang datang dari Semenanjung, bukan Dr. Kusukun, bukan saya, bukan Tan Sri Khalil, bukan yang lain-lain. Bukan Dr. Zahra. Pasukan penyelamat menghentikan kerja mencari mangsa kejadian tanah runtuh di Kampung Gelam, Sandakan selepas 2 mangsa yang dilaporkan hilang semalam didapati selamat. 17 penduduk kampung itu kebanyakannya kanak-kanak terkorban dalam kejadian awal pagi semalam. Manakala 2 lagi yang cedera, Marhani Rudi 10 tahun diberi rawatan pesakit luar dan Faradina Awang 19 tahun masih dirawat di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Dalam kejadian itu, 4 rumah di lereng bukit dekat Kampung Gelam ditimbus tanah runtuh akibat hujan beberapa hari lalu. Mereka yang terkorban termasuk 5 beranak serta 10 beradik. Mayat ditemui antara jam 7.30 pagi dan 6.50 petang semalam. Gerakan mencari dan menyelamat selama lebih 12 jam semalam disertai lebih 100 anggota pelbagai agensi. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Muhammad Talib berkata, 2 penduduk kampung itu, Muhammad Shah Saleh dan Elis Salahuddin, yang dilaporkan masih hilang, sebenarnya menumpang tidur di rumah saudara mereka di Kampung Berasingan. Dari maklumat yang kita terima bahawa tidak ada lagi mayat yang tertimbus atau orang yang perlu kita cari. Jadi apa yang kita lihat sekarang ialah pasukan polis menjaga, mengawasi kawasan ini supaya tidak ada orang memasuki kawasan ini. Penduduk Kampung Gelam yang terselamat kini menumpang di rumah saudara mara dan Dewan Masyarakat Sandakan. Semua rumah juga telah dikosongkan sejak awal pagi tadi. Kami difahamkan 180 penduduk menghuni 30 rumah setinggan di kampung ini sejak tahun 1996. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sandakan, Penolong Pesuruhjaya Hashim Muhammad Yusof ketika dihubungi petang tadi mengarahkan penduduk setinggan yang tinggal berhampiran tempat kejadian berpindah ke tempat lebih selamat. Ia berikutan keadaan cuaca yang masih tidak menentu di pantai timur Sabah, terutama di Sandakan. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan takziah kepada Jordan di atas kematian Raja Hussein. Dalam perutusan takziahnya, beliau berkata Raja Hussein berperanan dan sangat berpengaruh dalam usaha mewujudkan perdamaian di Asia Barat dan dunia keseluruhannya. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Raja Hussein akan dikenangi selamanya kerana keberanian dan kecekalannya dalam menempuhi saat-saat paling menyulitkan sepanjang tempoh pemerintahannya. Menteri Pertanian Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud selaku pemangku Menteri Luar mewakili Malaysia pada upacara pengkebumian Allahyarham. Sementara itu, Kedutaan Jordan di Kuala Lumpur akan membuka buku takziah selama 3 hari mulai esok sebagai penghormatan berikutan kemangkatan Raja Hussein. Menurut kenyataan kedutaan, orang ramai boleh menandatangani buku takziah berkenaan dari jam 9.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Kedutaan Jordan terletak di nombor 2 Jalan Kedondong, Jalan Ampang Hilir. Bendera Jordan di kedutaan itu juga dikibarkan separuh tiang. Dan untuk perkembangan terkini, upacara pengkebumian Raja Hussein, kita lintas langsung ke Amman, Jordan. Terima kasih Zakia. Dan visual yang kita saksikan sekarang ini ialah Dewan Khas di Istana Ragadan di Amman, Jordan, di mana jenazah Allahyarham Raja Hussein sedang disemadikan untuk penghormatan terakhir yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin lebih daripada 50 negara dunia. Dan sebelum itu tadi, kita telah pun menyaksikan Presiden Bill Clinton dari Amerika Syarikat dan juga Wakil Kerajaan Malaysia Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud memberikan penghormatannya di Dewan Khas Istana Ragadan ini. Jenazah sebelum itu, saudara, telah pun dibawa daripada Istana Bab al-Salam untuk dibawa ke Istana Ragadan ini untuk upacara memberi penghormatan terakhir. Dan upacara ini telah pun diketuai oleh pemimpin baru Jordan, iaitu Raja Abdullah
dan putra mahkota Hamzah. Dan bukan sahaja di Jordan, saat ini rakyat Asia Barat lain turut berkabung atas pembergian pemimpin Jordan yang telah pun memerintah selama 47 tahun ini. Dan ia juga turut dihormati di Israel, Mesir dan Palestin, iaitu rakan damai Jordan dalam proses damai di Asia Barat. Dan sementara itu, upacara memberi penghormatan masih terus dijalankan dan ini adalah visual di luar daripada Istana Ragadan, di mana pemimpin-pemimpin daripada lebih 50 negara berbaris untuk mendapatkan giliran dalam memberi penghormatan kepada Allahyarham Raja Hussein. Dan di antara pemimpin-pemimpin dunia yang mula-mula tiba di Amman, Jordan, hari ini ialah Perdana Menteri Britain, Tony Blair, Chancellor Jerman, Gerhard Schröder, Raja Juan Carlos dari Spanyol dan Presiden Perancis, Jacques Chirac. Manakala dari dunia Arab yang kelihatan ialah Presiden Palestin, Yasser Arafat, putra mahkota Abdullah dari Arab Saudi, dan Presiden Algeria, Liamin Zerwal. Dan di visual sekarang kita saksikan perwakilan daripada Kerajaan Brunei Darussalam yang diketuai oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah memberikan penghormatan terakhirnya kepada Allahyarham Raja Hussein. Dan selain daripada masyarakat ataupun rakyat Jordan, berbagai lapisan rakyat Jordan berbaris di sepanjang laluan yang membawa jenazah Raja Hussein dari Istana Bab al-Salam ke Istana Ragadan ini. Dan turut memberikan penghormatannya sebentar tadi ialah Presiden Rusia Boris Yeltsin, walaupun dalam keadaan kesihatan yang amat tergugat dan terpaksa dipapah terbang dari Moskow untuk memberikan penghormatan kepada rakan damai Asia Barat ini. Dan bagi perwakilan Amerika, mereka menyifatkan pembergian Raja Hussein kehilangan seorang lagi tonggak perdamaian Asia Barat selepas pembunuhan Presiden Anwar Sadat dari Mesir dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Dan saudara, nampaknya hanya sekian saja laporan berhubung dengan upacara memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Raja Hussein dari Istana Ragadan di Amman, Jordan. Kembali kepada Kamarudin Mape dan Zaki Anas. Simpanan negara adalah sumber penting pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang seterusnya akan memperbaiki kedudukan sosial rakyat. Sehubungan itu, Menteri Keuangan kedua, Datuk Mustafa Mohamad berkata, simpanan negara harus diguna dan diagihkan secara efektif dan cekap bagi memastikan penggunaannya secara produktif. Beliau berkata simpanan dalam bank boleh memainkan peranan yang sama pentingnya dengan pengantara-pengantara kewangan lain dalam menggerak dan mengagihkan simpanan negara. So the savings have got to be recycled. I mean, the money is not there to be kept. It's got to be. What's important is recycling of the savings for productive purposes. Datuk Mustafa berkata kadar simpanan Malaysia adalah kira-kira 40% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, iaitu kadar yang disifatkan sebagai antara yang tertinggi di dunia. Bagaimanapun jumlah ini tidak mencukupi untuk membiayai pelaburan dalaman dan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa mengulangi bahawa sistem baru ini akan menghasilkan lebih banyak aliran dana masuk ke dalam negara ini. Walaupun pasaran dikatakan tidak menyambut baik langkah mengenakan levy terhadap keuntungan ini, Datuk Mustafa berkata apa yang penting adalah dana prinsipal boleh masuk dan keluar dengan bebas. Kerajaan mungkin akan menawarkan kepentingan 20% Sabah Elektrisiti Sendirian Berhad SESB kepada rakan kongsi yang lain sekiranya Petronas tidak membeli kepentingan itu. Menteri Tenaga, Komunikasi dan Multimedia Datuk Leo Mogi berkata setakat ini Petronas belum memberi kata putus sama ada akan mengambil 20% ekuiti dalam SESB. Petronas sebelum ini dikenal pasti sebagai rakan kongsi ekuiti dalam konsortium pembekal tenaga SESB dengan peruntukan 20% ekuiti, sementara Tenaga Nasional diperuntukkan 60% dan Kerajaan Negeri Sabah 20%.
Datuk Leo Mogi berkata jika Petronas tidak membeli kepentingan yang ditawarkan, pihaknya tidak mempunyai masalah sekiranya Tenaga Nasional Berhad memiliki kepentingan sehingga 80% SESB. If Tenaga is comfortable with it, we have no objection. It will be a Tenaga decision. Terdahulu, Datuk Leo Mogi memberi taklimat kepada pemberita berkenaan bengkel industri komunikasi dan multimedia yang akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra pada 22 dan 23 Februari ini. Menurut Datuk Leo Mogi, seminar bertujuan memberi taklimat terperinci mengenai setiap aspek dasar, perundangan dan regulatori Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan April tahun ini. Beralih ke laporan Bursa Saham Kuala Lumpur, harga saham ditutup rendah akibat tekanan jualan berterusan saham mewah terutama dalam sektor perbankan. Indeks komposit jatuh 32.7 mata kepada 526.1. Indeks perusahaan juga menjunam 55.08 mata untuk ditutup kepada 972.14. Sejumlah 201.256 juta saham bernilai 493.212 juta ringgit diniagakan. Kaunter rugi mengatasi untung dengan 709 berbanding 17, manakala 26 kaunter lagi diniagakan tidak berubah. Penurunan harga saham di BSKL mengakibatkan indeks komposit merosot 5.9% hari ini. Penganalisis saham berkata beberapa faktor mendorong penurunan ini. Tan Teng Bu dari Capital Dynamics menjelaskan faktor terbesar ialah pasaran kini terlebih jualan kerana harga saham meningkat sejak September lalu. Justru sudah tiba masanya untuk pembetulan pasaran. Bagaimanapun, Tan menegaskan aktiviti jualan dikuasai pelabur asing yang mengambil kesempatan berikutan pelaksanaan levi aliran keluar modal. Pasaran turut disokong kegiatan saham murah terpilih terutama di kaunter-kaunter permodalan tinggi. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup lebih tinggi berbanding beberapa mata wang utama dunia. Perbicaraan 127 orang yang didakwa terbabit dalam perhimpunan haram di Jalan Tunku Abdul Rahman 17 Oktober tahun lalu masuk hari ketiga hari ini setelah bermula Khamis lalu. Peguam bela hari ini cuba membuktikan kehadiran tertuduh di tempat kejadian hanya kerana ia adalah kawasan tumpuan ramai. 124 daripada mereka hadir di Mahkamah Session dan Magistrate Kuala Lumpur pagi tadi. 3 lagi hadir pada sesi petang setelah pihak pendakwa memohon mahkamah mengeluarkan waran tangkap ke atas mereka. Hari ini 4 lagi saksi dipanggil untuk memberi keterangan. Mereka ialah 4 pegawai polis yang bertugas di tempat kejadian iaitu Kopral Abdul Muluk, Kopral Harjit Singh, Kopral Ahmad Hafiz dan Kopral Mazlan Musa. Dalam keterangan mereka, pegawai polis terbabit berkata penahanan dibuat ke atas 127 tertuduh selepas kumpulan itu gagal bersurai setelah diminta berbuat demikian. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Abang Iskandar Abang Hashim. Seramai 25 peguam bela dari Pusat Bantuan Guaman diketuai Peguam Manjit Singh Dillon mewakili semua tertuduh. Magistrat Kamarul Zaman yang mendengar perbicaraan hari ini turut mengingatkan peguam bela supaya memastikan kehadiran anak guam mereka. Menurutnya, beliau akan hanya memperakui sijil sakit mereka sekiranya pihak penjamin hadir di mahkamah. Kamarul Zaman turut menegur penggunaan istilah perhimpunan haram dan perhimpunan tidak sah yang kerap digunakan saksi pendakwa. Sebaliknya, beliau menasihatkan supaya istilah perhimpunan digunakan. Perbicaraan bersambung esok.
Jawatan Kuasa Khas mengenai JE Selangor hari ini memutuskan pusat penyembelihan khinzir di Seksyen 15 Shah Alam dibuka semula setelah arahan tutup serta-merta dikeluarkan Jumaat lalu. Pengurusinya Datuk Abdul Fattah Iskandar berkata kebenaran beroperasi bermula esok bertujuan memenuhi permintaan khinzir yang dijangka meningkat menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Keputusan jawatan kuasa terbabit dibuat selepas berpuas hati dengan kebersihan pusat ini yang diperiksa pagi tadi. Datuk Fattah yang juga Exco Pertanian Selangor bagaimanapun berkata kebenaran yang diberikan adalah bersyarat. Antara syarat yang dikenakan termasuk arahan menyembelih terus ternakan yang dibawa masuk. Hanya khinzir dari kawasan selamat sahaja dibenarkan dan haiwan serta lori mengangkut wajib diberi semburan. Kebenaran ini juga bertujuan mengelak wujudnya pusat penyembelihan haram menjelang perayaan. Saya sendiri ingin memberi amaran kepada satu pusat penyembelihan yang memang telah dilaisenkan oleh kerajaan supaya memastikan kawasan mereka ni benar-benar bersih dan tidak melanggar syarat-syarat yang sudah kita tentukan. Kalau mereka melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, di mana 3 jabatan akan buat inspection, kalau didapati kawasan ni kotor, kerajaan dengan serta-merta akan menutup pusat sembelih ini. Tambahnya, semua kaki tangan pusat penyembelihan dan Jabatan Haiwan Negeri telah diberi suntikan vaksin. Manakala untuk kawasan berhampiran, langkah pencegahan kini dilakukan dengan membuat semburan. Sementara itu, beberapa anggota bomba yang mendiami kuartus bomba berhampiran pusat penyembelihan berkenaan terkejut dengan kes jangkitan JE seperti dilaporkan semalam. Sehubungan itu, mereka meminta suntikan vaksin dilakukan segera. Selain langkah pencegahan, mereka mendakwa kaedah semburan tidak begitu berkesan di kawasan penempatan jenis rumah pangsa seperti yang mereka diami ini. Kalau kita rumah yang bertingkat-tingkat ni, saya rasa asap tidak melebihi sampai ke rumah. Sedangkan nyamuk yang kita tengok ni, dia boleh pergi ke apa-apa tingkat pun dia boleh pergi. Sedangkan apa yang saya buat kajian di rumah saya pun, nyamuk tu, keadaan nyamuk tu memang ada lah. Saya takut salah satu nyamuk tu yang membawa tu nanti akan mengakibatkan daripada semua keluarga sini yang terlibat lah. Pada pendapat saya memang elok lah kalau ada pihak yang tertentu boleh segerakan buat suntikan vaksin untuk mengelakkan jangkitan JE ni. Jadi saya lalukan. Ini terpulang pada Jabatan Kesihatan, dia akan tengok macam mana keadaan di sini. Kalau ada tanda-tanda mengatakan ada, mungkin dia akan buat sesuatu yang untuk keselamatan. Mereka adalah antara penghuni berhampiran yang berisiko tinggi untuk dijangkiti virus JE. Ini kerana jarak kediaman mereka terlalu hampir, iaitu kira-kira 100 meter dari pusat penyembelihan ini. Nyamuk Culex pembawa virus JE dikatakan mampu terbang dan menyebarkan virus itu dalam lingkungan 2 km dari kawasan ternakan. Sementara itu, di Kangar, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan berjaya mematahkan cubaan menyeludup lebih 1,500 ekor ular berbisa pelbagai spesies dari negara jiran. Turut ditahan 2 lelaki rakyat tempatan dan 2 van yang digunakan untuk menyeludup reptilia berkenaan. Pengarah Perhilitan Perlis Zulkifli Muhammad Arsyad berkata, serbuan di Jalan Sekolah Baru Padang Besar dilakukan awal pagi semalam. Ular berkenaan dianggarkan bernilai RM80,000 disembunyikan dalam 2 van di sebuah gudang dekat Pekan Padang Besar. 2 lelaki yang ditahan masing-masing berusia 20 dan 30-an akan didakwa mengikut Akta Hidupan Liar 1976 dan 72. Sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM11,000 atau 9 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Rampasan ini yang ketiga dalam tempoh sebulan. Setelah kita siasat tu, kita dapatilah 4 jenis ular lah. 2 daripadanya dilindungi lah. Kobra dan ular tikus. Ular tikus yang lazimnya digunakan untuk kulit ya. Kulit, kerana kulit dia ada nilainya tinggi, mungkin untuk buat beg tangan atau kasut. Selain pada kulit biawak lah. Ular senduk ni adalah jenis untuk makanan lah. Sekumpulan 4 ekor gajah dilaporkan memasuki kawasan perkampungan dan merosakkan tanaman di Felda Jerangau Dungun Jumaat lalu. Pengarah Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Terengganu, Ahmad Syamsuddin Syari berkata, kumpulan gajah itu kini dipercayai bersembunyi di kawasan Paya.
Bagaimanapun beliau berkata pihaknya mendapati sukar untuk menghalau gajah itu kerana air paya yang dalam. Katanya gajah itu dipercayai daripada satu kumpulan kira-kira 10 ekor yang berpecah kepada beberapa kumpulan setelah habitatnya diterokai untuk tujuan pembangunan. Beberapa kesan tapak kaki dan najis gajah ditemui di sekitar kawasan penebangan bagi projek tanam semula bersaiz antara 28 dan 40 cm. Menurut Ahmad Syamsuddin, gajah itu berada di kawasan ini untuk makan umbut daripada pokok kelapa sawit yang ditebang. Jadi saya rasa kita akan cuba menengok keadaan itu semula, dan sekiranya perlu sangat kita untuk memindah, kita akan usahakan pemindahan. Tapi saya rasa kemungkinan gajah itu datang ke situ sebab ada usaha untuk membuka kawasan menanam tanaman baru kelapa sawit. Sementara itu, pengurus ladang Dalawi Salih berkata kira-kira 30 anggota rela dan polis menjalankan rondaan setiap malam bagi memastikan keselamatan penduduk. Ini berikutan siasatan pegawai perhilitan yang mendapati haiwan itu masih berada kira-kira 4 km dari kawasan penempatan penduduk. Langkah awalnya kita memang bersuaspada lah. Jadi kebanyakan penoka ni memang rasa takut dan bimbang untuk masuk ke ladang. Jadi waktu-waktu malam tu kita tak nak waktu-waktu petang terutamanya penoka-penoka kita ni jangan masuk ladang. Jadi kita beritahu dia semasa-semasa lah. Gajah-gajah ni masih berkeliaran, masih berada di kawasan Felda Jerangau. Dalam pada itu, peneroka di Felda Jerangau turut bimbang dengan ancaman harimau. Beberapa penduduk dan pekerja di ladang mendakwa mereka pernah terserempak dengan haiwan berkenaan beberapa kali sejak 2 minggu lalu. Penduduk mendakwa ternakan mereka mati di baham harimau beberapa hari lalu. Sementara pekerja ladang mendakwa terserempak dengan harimau itu ketika sedang membersihkan kawasan pangkal pokok kelapa sawit. Ketika itu mereka hanya berada kira-kira 10 meter dari lebuh raya Jerangau, Jabur. Saya lihat harimau datang dari sebelah kiri saya itu. Jadinya saya takut. Tapi apa daya teman-teman sudah jauh gitu. Ini lebih kurang 3 kaki lah. Dia punya anak tengok ibu dengan bapa tak jumpa. Pada pun terus tak potong kawasan tu. Saya jual agak dia tak potong, kalau potong takut bahaya. Tinggallah kawasan tu lebih di blok 8 pekat 3. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Negeri Ahmad Syamsuddin Saari berharap penduduk tidak bimbang kerana tindakan susulan sudah diambil. Dan kita dapati setelah kita tengok trek ni, harimau tersebut telah masuk ke kawasan hutan besar. Jadi saya rasa tidak perlu penduduk-penduduk berasa khawatir kerana harimau tu kita jangkakan ada di dalam hutan besar. Kira-kira 400 pekebun kelapa di Sungai Belukang, Bagan Datoh, Perak mengalami kerugian sejak 5 tahun lalu apabila ladang mereka musnah ditenggelami air laut. Kejadian berpunca daripada benteng penahan air laut di pantai Sungai Belukang pecah dan menyebabkan air laut memasuki serta menenggelamkan ladang seluas kira-kira 800 hektar. Beginilah senario pemandangan kira-kira 2,000 ekar kawasan tanaman kelapa di Sungai Belukang, Bagan Datoh yang musnah ditenggelami air laut sejak 5 tahun lalu. Selain merosakkan tanaman itu, ia turut menjejaskan pendapatan kira-kira 400 orang pekebun yang bergantung kepada hasil tanaman kelapa. Ada di antara mereka yang terpaksa menjual tanah yang mereka warisi sekian lama dan berpindah ke kawasan lain untuk mencari sumber pendapatan baru. Menurut salah seorang pemilik ladang, Ma'ruf Salimin, ladang kelapa seluas 14 hektar yang diusahakannya sejak 25 tahun lalu musnah dalam masa sebulan selepas benteng air laut pecah pada tahun 1992. Oh, dulu pendapatan boleh tahan lumayan lah. Boleh lembu, lagi kelapa pun 35 ekar tu kalau dikait kadang-kadang boleh dapat lebih kurang 80,000. Beliau kini terpaksa mengambil upah mengait dan mengopek kelapa untuk menampung sara hidup. Sementara itu, Ketua Kampung Sungai Haji Muhammad, Amaruddin Ibrahim berkata, penduduk juga terpaksa berpindah ke kawasan lain selepas rumah mereka tenggelam apabila air laut pasang. Pendapatan mereka turut diancam serangan kumbang, kera dan khinzir hutan. Masalah kebun kelapa yang tenggelam ni adalah
berpunca daripada ban lapisan yang pertama sana dah pecah. Apabila dah pecah, bila air laut iaitu air pasang, maka air itu akan masuk ke dalam kebun sehinggalah mengenelami semua kebun-kebun yang berhampiran di tepi pantai sana. Beliau berharap kerajaan negeri menyambung pembinaan benteng sedia ada serta menimbang semula cukai tanah yang masih dikenakan ke atas pemilik ladang terbabit walaupun ladang mereka tidak lagi mengeluarkan hasil. Pejabat Tanah Hilir Perak ketika dihubungi berkata, sebelum ini kerajaan telah memutuskan pekebun terbabit dikecualikan cukai tanah selama 5 tahun bermula tahun 1996. Sehubungan itu, pemilik dan pekebun kelapa dinasihati membuat permohonan secara rasmi daripada Pejabat Tanah Hilir Perak untuk mendapatkan pengecualian cukai. Menurut jurucakapnya, kekeliruan mengenai pembayaran itu timbul mungkin berpunca daripada cukai tahun sebelumnya yang masih tertunggak. Puak Serbia dan etnik Albania Kosovo pada prinsipnya bersetuju membenarkan wilayah yang didiami etnik Albania itu diperintah Serbia 3 tahun lagi. Ini bermakna etnik Albania terpaksa melupakan desakan memerdekakan wilayah itu selama tempoh berkenaan. Sementara kedua-dua perwakilan turut mengutuk serangan bom di Pristina yang membunuh 3 etnik Albania. Dalam kenyataan bersama mereka, kedua-dua delegasi berkata serangan itu bertujuan menggugat rundingan damai sekarang. Rundingan hari pertama semalam membincangkan kandungan penuh rancangan damai kumpulan 6 negara penghubung bekas Yugoslavia. Antaranya persetujuan kedua-dua pihak berhubung keutuhan wilayah Serbia. Rundingan bagaimanapun dijangka berterusan 2 minggu lagi. Rundingan di Perancis ini diwakili Duta Washington ke Macedonia Christopher Hill, Wakil Kesatuan Eropah EU Wolfgang Patrick dari Austria dan diplomat Rusia Boris Moyasky. Setiausaha Agung PBB Kofi Annan yakin penduduk Timur Timur akan digalakkan menyertai proses damai di wilayah itu. Menurut Annan, kedua-dua Indonesia dan Portugal berpendapat adalah penting pandangan penduduk terbabit berhubung masa depan mereka didengar. Annan berkata demikian selepas mengadakan pertemuan awal dengan Menteri Luar Indonesia Ali Alatas dan rakan sejawatnya dari Portugal Jaime Gama di kediamannya di New York. Rundingan mengenai isu Timur Timur anjuran PBB ini dipengerusikan Jamshid Maka. Gama sementara itu berkata Portugal keliru dengan pendirian Indonesia selepas Jakarta mengumumkan kesediaannya menerima kemerdekaan Timur Timur. Ini kerana Jakarta sebelum ini hanya menawarkan kuasa autonomi kepada wilayah yang mempunyai lebih 800,000 penduduk itu. Pertemuan singkat Annan dilakukannya sebelum bergegas ke Washington untuk menyertai Presiden Bill Clinton menghadiri pengkebumian pemimpin Jordan Raja Hussein. Rundingan akan disambung esok. Rothschild menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Rothschild Primer.
Salam sejahtera. Lumba basikal itu dilangkaui. Kegagalan pelumba MAPE untuk memenangi sebarang peringkat perlumbaan menjejaskan peluang mereka mempertahankan kejuaraan. Kedudukan pendahulu keseluruhan kini menjadi milik pasukan ASEPCAT dari Denmark, ditambah kejayaan Jonna Westel muncul juara peringkat ke-6 siang tadi. Bagaimanapun jersey kuning kekal milik pelumba Saturn Frank McCormack buat hari kedua berturut-turut. Perlumbaan peringkat ke-6 dari Melaka ke Johor Bahru sejauh 223.7 km terlewat 15 minit daripada jadual asal. Laluan mendatar dengan hanya cabaran bukit kategori 4 dikatakan kelebihan buat pelumba pecut. Kesempatan ini digunakan 15 pelumba membuat breakaway sebaik melepasi batu pahat. Kelompok pertama ini diketuai Massimo Giunti dari Santina Tolo meninggalkan kelompok kedua 100 meter di belakang sebelum tiba ke Rengit. Turut terperangkap dalam kelompok ini penakluk jersey kuning Frank McCormack dan dua jago MAPE Andrew Taffy dan Fred Rodriguez. Bagaimanapun kedudukan berubah sebaik pelumba masuki Johor Bahru dengan 5 pelumba jauh di depan. Mereka diketuai Jonna Westel dari ASEPCAT dan pendahulu kategori Asia Timur Hideto Yukinari dari Jepun. Persaingan sengit berlaku antara Westel dan Gregos Weiss dari Mroz, Poland yang dimenangi Westel dengan masa 4 jam 46 minit 56 saat. Namun jersey kuning kekal milik Frank McCormack dari Saturn dengan masa keseluruhan 21 jam 41 minit 26 saat. Taffy yang dijangka merampas jersey kuning masih ketinggalan 10 saat. Paling mengejutkan ialah kemampuan Graham Miller dari New Zealand mengekalkan kedudukan selaku raja pecut setakat ini walaupun mengalami kecederaan belakang pada peringkat keempat kemarin. Yeah, it was much better today and I have the medics look at it tonight and it should get better every day now. So yeah, I'm happy that I got through yesterday and today. Sementara itu Nur Afandi Rosli muncul pelumba terbaik negara apabila menduduki tempat ke-26. Esok menanti cabaran getir laluan terpanjang peringkat ke-7 dari Kota Tinggi ke Pekan merentasi 232.1 km. Anugerah Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOM 1998. Pelari pecut negara Watson Nyambek dan pemenang peringkat emas 100 meter sukan si Jakarta G Shanti menjadi pilihan untuk meraih anugerah itu. Sementara Muhammad Saiful Zainal Abidin dan Nik Nur Azura Nik Muhammad diumum olahragawati harapan 1998. Anugerah KOM adalah penghargaannya kepada atlet yang menunjukkan prestasi baik sepanjang tahun lalu. Watson Nyambek menjadi pilihan untuk olahragawan KOM berdasarkan peningkatan serta kejayaan memenangi pingat perak kejohanan trek dan padang Asia ATF di Fukuoka, Jepun. G Shanti pula menerima ucapan selamat tinggal kepada dunia olahraga dengan dipilih sebagai olahragawati KOM 99. Semangat Jitu Shanti dihargai KOM walaupun menduduki tempat keempat Sukan Asia di Bangkok. Ketiadaan Shanti kini mungkin diisi oleh Nik Nur Azura Nik Mahmud yang dipilih sebagai olahragawati harapan. Sekarang ni saya belum capai lagi 11 something. Jadi saya rasa mungkin boleh tapi tak tahu bila, tapi dalam masa 2-3 tahun akan datang ni. Muhammad Saiful Zainal Abidin pula menerima anugerah olahragawan harapan. Anugerah disampaikan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar. Perkembangan pelayaran Solo Azhar Mansur mengelilingi dunia. Azhar kini sudah melintasi garisan Khatulistiwa dan sedang berlayar menuju Australia. Azhar kini semakin lega dengan mengharapkan bantuan angin untuk pelayaran yang lebih laju menuju Australia. Sebelum ini Azhar terpaksa berlayar 2 hari tanpa tiupan angin dalam cuaca terik. Walaupun begitu, perahu layarnya masih mengekalkan purata kelajuan 7 knot sejam. Kerosakan pada panel tenaga solar perahunya juga telah dapat diperbaiki dan beroperasi seperti biasa. Azhar menambah kesihatan yang tidak terjejas sekalipun cuaca panas dan sedikit ruam di tangannya juga tidak membimbangkan. Azhar dijangka menamatkan pelariannya di Langkawi Mei ini. Kritikan demi kritikan diterima skuad bola sepak negara selepas persembahan hambar di Piala Dunhill Vietnam. Pun begitu, pengurus pasukan negara Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar masih menaruh harapan skuad yang baru dibentuk itu mampu bersaing menjelang 2001. Apa yang perlu dibuat sekarang ialah mengadakan banyak perlawanan di peringkat antarabangsa. Bagi Datuk Raja Ahmad, kemerosotan pada Piala Dunhill di Vietnam menjadi pengalaman berguna. Tim-tim like China, Korea, for example, dia orang banyak international matches. Sebab bila ada international matches, you belajar banyak lah. So we need a lot. Because our standard, kita tak malu nak mengatakan bahawa corak permainan bola sepak di peringkat international is lebih jauh lah.
Tambahnya, barisan pemain mungkin berubah apabila bermulanya Liga Malaysia bulan depan. We have identified, but I don't want to disclose. Maybe 2, maybe 3, but I don't want to disclose lah, you know. So we will leave them alone lah for the time being because we feel that they cannot go very far. Sementara itu, juara Piala Malaysia Perak akan diperkuatkan 3 muka baru untuk memantapkan serangan. Samsuddin Abdul Rahman, Domi Chetnon serta Azlan Mary antara yang pasti menyarung jersey Perak musim ini. Raja Ahmad berkata demikian di majlis penyampaian cek RM50,000 selaku juara oleh penajarnya Puma. Puma dijangka menyambung kontrak berjumlah RM300,000 untuk 2 tahun lagi bersama Perak. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Teruskan bersama Kamordin dan Zakiah untuk laporan selanjutnya. Salam hormat dan majulah sukan untuk semua. Ungkapan muzik sebagai bahasa universal bersesuaian sekali apabila 100 pemuzik muda terbaik dari seluruh Asia bergabung menyertai Orkestra Belia Asia AYO. Dan siang tadi lebih 30 remaja Malaysia mencuba nasib bagi merebut tempat dalam orkestra berprestij itu. Pelbagai gelagat dapat dilihat ketika sesi uji bakat yang dikendalikan pengarah eksekutif dan artistik AYO Richard Ponzio di Ibu Negara. Mereka yang terpilih berpeluang mengadakan pementasan orkestra ke seluruh pelosok dunia termasuk Eropah dan Amerika Syarikat diiringi beberapa pemuzik terkenal dunia. Walaupun penyertaan muda-mudi ini tanpa ganjaran wang, mereka tidak mungkin melepaskan peluang keemasan menimba pengalaman. Tahun lalu, orkestra ini hanya menempatkan 5 pemuzik tempatan daripada lebih 100 yang terpilih. Dan sebagai penutup tirai buletin utama malam ini, sekali lagi kita ke Amman, Jordan untuk menyaksikan pemimpin dunia memberi penghormatan terakhir kepada Raja Hussein. Semoga usaha gigih Allahyarham memperjuangkan keamanan di Asia Barat selama ini menjadi realiti. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.